Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tentang anwa'ul masdar, iaitu pembahagian masdar. Apakah itu masdar? Dalam kata bahasa Melayu, masdar adalah kata terbitan. Apa pula yang ditarifkan dengan al-masdar? Dalam bahasa Arab, yu'rafu al-masdaru ala annahu isim makna au haddasa khairul muqtarin bizaman muhaddadat bikhilafi fa'lil ladzi yu'rafu ala annahu haddasa muqtarin bizaman muayyin madi au mudhari au mustaqbala, yang bermaksud mengetahui masdar ke atasnya isim makna atau menceritakan selain peristiwa yang tidak dikaitkan dengan zaman, yang tidak ditentukan dengan zaman, iaitu adalah maksud daripada masdar itu sendiri. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk pembahagian masdar ada 6. Yang pertama, masdar sharih. Yang kedua, masdar mimi. Yang ketiga, masdar sinai. Yang keempat, masdar marraj. Yang kelima, masdar hayat. Dan yang keenam, masdar muawwal. Saya akan membentangkan bahagian masdar sharih. Masdar sharih pula terbahagi di bawahnya ada masdar sharih sulasi dan masdar sharih ghairu sulasi. Yang ini akan diterangkan dalam bab lain. Saya akan menerangkan masdar sharih secara general, iaitu umumlah. Masdar sharih ialah dalam bahasa Arab huwa haddasa mutallaqa alla yataqarruna bizaman, iaitu masdar sharih ini adalah yang hakikat mutlak yang tidak ditentukan dengan zaman. Apa yang tidak ditentukan zaman ialah kata terbitan ini adalah kata yang tidak terkait dengan masa atau sesuatu benda. Contoh, kita bagi contoh di sini, al-ilmu minal fi'lil alimah, ad-dirasatu minal fi'li dirasah, yang bermaksud ilmu dari kata kerja yang dipelajari. Ilmu, contoh ilmu di nak katakan tak kait dengan masa. Lepas tu ad-dirasah pula yang tidak terkait dengan ad-darisah, tidak terkait dengan masa. Dan saya lupa nak cakap, masdar ini tidak terkait dengan masa lepas, masa sekarang dan masa hadapan. Seterusnya, yang lebih detail, bahagian masdar dalam bahasa Arab berbunyi wa yusahul masdari sharih minal af'ali salasiyah wa min khairi salasiyah imma qiyasiyah au simai, yang bermaksud masdar itu terbentuk dalam rangkap yang perbuatan 3 rangkap, ataupun daripada bukan 3 rangkap, ataupun sama ada secara kiasi atau simai. Yang kiasi simai ini kita perlu dapat tahu daripada pendengaran atau perbualan daripada orang Arab yang dia ada kaedahnya. Dan masdar ini terbahagi kepada 3, iaitu af'al siyasi, ghairu sulasi dan qiyasiyah atau simai. Yang pertama, bahagian pertama adalah iza kana fi'lu ala wazan af'ala yakuna masdarahu ala wazan if'ala, yang bermaksud fi'il atas wazan af'ala akan masdarnya menjadi if'ala. Contoh di situ seperti af'ala ahsana, itu atas wazan af'ala.
apabila menjadi masdar menjadi if'al, maka ahsana jadi ihsana. Yang kedua pula, di situ kita tengok wa iza kana fa'lu ala wazan fa'ala yakuna masdarahu ala wazan taf'ila. Kita tengok di situ fi'ilnya wazan kepada huruf fa'ala. Di tengah tu ada sabdu fa'ala. Kalau ada wazannya fa'ala, masdarnya akan menjadi taf'ila, iaitu kita akan tengok contohnya, iaitu fa'ala hasana susah sikit lah nak cakap. Dan menjadi masdar ialah taf'ilah jadi tahsina. Okey, yang ketiga pula kita tengok iza kana ala wazan fa'ala fa inna masdarahu ala wazan fi'ala au mufa'ala, iaitu apabila wazannya atas fa'ala, maka masdarnya menjadi wazan fi'ala ataupun mufa'ala. Kita tengok contohnya seperti qatala. Jadi katasnya ialah fa'ala, qatala. Dan apabila menjadi masdar, dia boleh menjadi dua bentuk, sama ada qitala ataupun muqatala. Wazannya ke atas mufa'alata atau fi'ala. Itu sahaja. Terima kasih daripada saya. Saya akan pembentangan seterusnya akan saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Hafizah binti Rusni, nombor metrik I1910341. Saya akan meneruskan pembentangan kepada masdar mimi. Masdar mimi adalah masdar yang didahului dengan min tambahan dan memberi makna masdar itu sendiri. Wazan kepada masdar mimi ada dua. Yang pertama, kepada fi'il sulasi dirumuskan kepada wazan, terdapat dua wazan, iaitu maf'alun dengan fathah ain dan maf'ilun dengan kasrah ain. Contoh maf'alun dengan fathah ain ialah contohnya daraba yadribu darban madroban. Contoh bagi maf'ilun dengan kasrah ain, apabila fi'il sulasi dari fi'il bina misal sahih yang dihazafkan fa fi'ilnya pada fi'il mudhari', maka masdar miminya dengan wazan maf'ilun. Contohnya wa'ada ya'idu wa'dan mau'idan. Terdapat fi'il sulasi yang masdar miminya ditukarkan kepada maf'alun kepada maf'ilun. Contohnya raja'a yarji'u raja'an marji'an. Akan tetapi masdar mimi boleh ditambah dengan ta marbutah dari fi'il sulasi atas wazan maf'al. Contohnya fasada yafsudu fasadan mafsadah. Akhir sekali, untuk fi'il ghairus sulasi, dia punya wazan akan jadi dia kepada fi'il mudhari' dengan diibdalkannya jadi ikhrajan, kemudian dimasukkan mim yang berbaris dhammah iaitu mukhrajan di depan
dan fathahkan huruf sebelum akhir. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syafiqah binti Ayub, nombor metrik I191035717. Saya akan menjelaskan tentang anwa' masdar sina'i. ما هو المصدر الصناعي؟ مصدر صناعي هو الاسم زائد في آخره حرفين وهو ياء مشددة والتاء مربوطة, iaitu isim ataupun kalimah yang ditambah huruf ya bertasydid dan juga ta marbutah di akhir kalimah tersebut. Yang kedua, ويصاغ المصدر الصناعي من الأسماء بطريقة قياسية وهو من الجامد مثل الحرية ومن المشتق مثل المسؤولية. Maksudnya masdar sina'i ini boleh terbentuk daripada isim jami' seperti al-huriyah dan isim mustaq seperti al-mas'uliyah. Faedah masdar sina'i adalah perubahan asal kalimah yang membawa makna masdar atau perubahan makna baru yang lebih meluas. Contoh kalimah al-insan membawa maksud manusia, tetapi bila berlakunya penambahan huruf ya dan ta marbutah di akhirnya membawa maksud baru yang meluas, iaitu maksud sifat kemanusiaan ataupun toleransi. Contoh kalimah watan yang bermaksud negara ataupun tanah air, apabila ditambah dua huruf di akhirnya membawa maksud baru, iaitu perasaan cinta kepada negara ataupun semangat kebangsaan yang cintakan tanah air. Contoh lain kalimah asal yang ditambah ya bertasydid dan ta marbutah di akhirnya untuk menjadi masdar sina'i. Kalimah asal, contoh kalimah al-insan, ditambah ya bertasydid dan ta marbutah menjadi insaniyah. Hurun, huriyah. Watanun, wataniyah. Sina'un, sina'iyah. Jahilun, jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Nur Wajihah binti Khairul Azlam, nombor metrik I191034556. Saya akan masuk kepada masdar al-marrah. Apa itu masdar al-marrah? Masdar al-marrah wa masdar yadullu ala wuqu'ul hadas marratan wahidatan. Maksudnya masdar marrah iaitu masdar untuk menunjukkan keadaan marrah wahidah, iaitu sekali berlaku. Okey, terdapat tiga bentuk masdar marrah. Yang pertama, ويصاغ المصدر المرة من الفعل الثلاثي على وزن فعلتان. Maksudnya dan dibentuknya masdar marrah daripada fi'il yang tiga huruf, iaitu contohnya iaitu fa'ala ke atas wazan fa'latan. Maksudnya masdar marrah ni menunjukkan bilangan sekali. Okey, contohnya fi'il madi daraba iaitu pukul, mudhari' yadribu, masdar sarih darban, dan masdar marrah dia akan jadi darbatan. Lihat kepada tadi fa'latan, wazan fa'latan, yang mana fa'ala fa'latan, jadi daraba darbatan. Contoh yang kedua, sajada sajdatan, dan contoh yang ketiga jalasa jalasatan, iaitu sekali duduk maksudnya. Masuk kepada seterusnya, bentuk yang kedua iaitu amma siyaghah masdar al-marrah min al-fi'l ghairu sulasi fatusawu bi ziyadati ta'ut ta'nis 'ala al-masdar as-sarih. Maksudnya adapun cara nak bentuk masdar marrah daripada bentuk yang bukan tiga huruf, maksudnya yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf dan sebagainya, maka hendaklah ditambahkan ta'nis ke atas masdar sarih. Kita tengok kepada contoh. Ini contoh fi'il bentuk fi'il 5 huruf. Maksudnya selain daripada 3 huruf lah, iaitu akrama, yukrimu, ikraman, ikramatan. Maksud ke atas masdar sarih tadi, masdar sarih ikraman, dijadinya kena tambah ta'nis, jadi ikramatan, maksudnya sebuah kemuliaan. Contoh yang kedua, ibtasama, yabtasimu, ibtisaman, ibtisamatan, sebuah senyuman. Yang ketiga, istafhama, yastafhimu, istifhaman, istifhamatan, sebuah kefahaman. Okey, ia lebih kurang je macam bentuk yang pertama tadi, tapi untuk bentuk yang pertama kita lihat wazan fa'latan. Ini untuk selain daripada 3 huruf, dia akan menambahkan ta'nis di belakang.
Okey, untuk bentuk yang ketiga, lakinna idza ushkila masdarul marrah bil masdarul adi tudafu kalimah wahidah liyadullu ala marrah. Maksudnya, tetapi kalau nak bentukkan masdar marrah dengan masdarul adi, maka hendaklah ditambahkan kalimah wahidah di belakang perkataan. Yang mana contoh yad'u da'watun, apabila masdarul marrah dia akan menjadi da'watun wahidah, ditambahkan wahidah di belakang, maksudnya seruan. Okey, yang kedua rahima yarhamu rahmatun wahidah, maka rahmatan. Yang ketiga hafa yahfu hafwatun wahidah, yang bermaksud kesilapan. Okey, untuk bentuk yang ketiga ini senang je cuma tambahkan wahidah di belakang. Untuk bentuk yang pertama tadi kita lihat daripada wazan fa'ala kepada wazan fa'latan, iaitu darabatan. Dan untuk bentuk yang kedua tadi adalah menambahkan tak ta'nis di belakang untuk bentuk fi'il yang selain daripada 3 huruf. Contohnya akrama jadi ikramatan. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazatu Akmal binti Syamsuddin, Geometri I191030507. Okey, saya akan meneruskan pembentangan mengenai masdar hay'ah. Apa itu masdar hay'ah? Masdar hay'ah ni adalah masdar yang menerangkan mengenai sifat ataupun cara dari suatu perbuatan. Okey, kita tengok yang pertama. Masdar yadullu ala hay'ah hudus al-fi'li fayusaghi masdar al-hay'ah min al-fi'li as-sulasi ala wazan fi'latan. Maksudnya dekat sini untuk fi'il sulasi mujaradnya akan mengikuti kepada wazan fi'latan. Kita tengok misal yang diberi adalah jalasa yajlisu julusan jilsatan. Jadi masdar hay'ahnya dekat sini adalah jilsatan. Sebab apa jadi jilsatan? Sebab untuk fi'il sulasi dia akan mengikut kepada wazan fi'latan. Contoh kalimah adalah seperti jalasa at-tullabu jilsatan muta'addibin. Okey, selain itu sekiranya terdiri daripada kata yang lebih 3 huruf ataupun kita kenali sebagai ghairul sulasi, maka cara untuk membentukkannya adalah dengan mengembalikannya dahulu ke bentuk masdarnya, kemudian barulah ditambahkan dengan kata sifat ataupun dijadikan kata majmuk. Okay, kita tengok yang kedua pula adalah min khairi sulasi fayusaghi ala wazan masdar al-asli bi ziyadati sifatin. Okay, maksudnya dekat sini untuk yang penambahan lebih pada 3 huruf ataupun khairi sulasi, ianya dirumuskan berdasarkan sumber asal ataupun berdasarkan masdar al-asli dengan menambahkan sifat. Misal yang diberi adalah seperti akrama yukrimu ikraman. Kenapa masdar hay'ahnya akan jadi ikraman? Sebab dia bukan fi'il sulasi. Kalau fi'il sulasi dia akan jadi wazan fi'latan. Kalau selain daripada fi'il sulasi ataupun penambahan huruf lebih daripada 3, maka dia akan berbalik kepada masdar asal lah, iaitu kalau dalam contoh adalah ikraman. Contoh kalimah adalah seperti akramtuhu ikraman aziman. Okey, yang ketiga adalah min al-masdar al-asli al-makhtum bi-ta' bi ziyadah sifatin aw mudhafin ilaih. Maksudnya daripada sumber asal ataupun daripada masdar al-asli yang dimeterai ataupun dihubungkan dengan ta' dengan menambahkan kata sifat ataupun mudhafun ilaih. Contohnya adalah seperti safaha yusafihu masafahatan. Okey, masdar hay'ahnya adalah masafahatan sebab dia akan ikut kepada masdar sorah ataupun masdar aslinya lah. Jadi contoh kalimah adalah seperti safahtu musafahatan udayyatan. Okey, sebagai kesimpulan dalam masdar hay'ah ni dapat disimpulkan bahawa kalau masdar hay'ah ni kalau fi'il 3 huruf ataupun fi'il sulasi, masdar hay'ah itu akan dibina atas wazan fi'latan. Manakala bagi bukan 3 huruf
ataupun penambahan huruf ataupun dikenali sebagai khairus sulasi, masdar hay'ah itu akan dibina atas wazan seperti masdar asli ataupun soreh perkataan itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Adla binti Ishak, nombor menteri I19103520. Okey, baik, hari ini saya akan membentangkan tajuk Al-Masdar Al-Ma'ul. Kat sini Masdar Al-Ma'ul bermaksud masdar yang bertanggungjawab lah. Okey, mari kita tengok maksud dia lah. Huwa tarkib lagwi makawin min huruf masdar anna law maki tataba'ahu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Maksudnya dekat sini masdar yang terdiri daripada anna law maki adalah terdiri daripada salah satu tanda yang kita nak kenal, ianya adalah masdar ma'ul. Lepas tu didahulukan dengan terdiri daripada jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah lah dalam satu ayat tu. Okey, mari kita tengok contoh. Contoh pertama, contoh yang pertama, antasumu khairul lakum, lebih baik kamu berpuasa. Okey, mari kita tengok ayasiyamukum khairul lakum, maksud puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. Okey, dekat sini yang kita tahu, yang terang-terang dalam ayat yang first tadi tu, yang terang-terang yang boleh tahu ayat ni masdar adalah daripada perkataan an itu memang huruf masdar. Okey, lepas tu tasumu tu adalah fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Lepas tu ditukarkan tahwiluhu, ditukarkan ke atas masdar soreh, iaitu perkataan siyamukum ditukarkan kepada masdar soreh. Lepas tu yadalu ala nafsuhu hadisi ghairi muqtarin bi zamamin mahdud, maksudnya dia terkait dengan pada masa yang tertentulah. Okey, dekat sini ayat yang kedua tu siyamukum ditukarkan menjadi masdar soreh. Okey, dekat sini kalau kita nak tahu masdar asal bagi puasa, saum, masdarnya adalah saum ataupun siyamun, saumun dengan siyamun. Jadi kedua-dua ayat ni memang dah terdirinya masdar. Okey, kalau kata asal bagi puasa adalah sam, sod, alif, mim, ada tiga kalimah, ada tiga huruf. Jadi dekat sini dikatakan dia ditukar kepada masdar soreh. Jadi siyamukum ni memang ada masdar khas untuk puasa tu. Jadi dia tak adalah nak ikut yang masdar soreh tu. Kalau ada macam lebih daripada 3 huruf, dia ada wazan dia tersendiri. Tapi ni dia disebabkan kata asal puasa tu ada 3 saja. Jadi hanya ditukarkan masdar yang sesuai dengan puasa tu. Okey. Okey, mari kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah yang pertama, ayat pertama, antaktuba khairul laka. Maksudnya lebih baik menulis. Menulis bagi kamu. Lepas tu kat sini yang cakap macam cakap tadi itulah, yang paling terang adalah an itu adalah masdar. Yang lepas tu taktubu tu fi'il mudhari'. Lepas tu mari kita tengok ayat yang kedua, al-kitabatu khairul lakum. Okey, menulis juga bagus bagi kamu. Okey, jadi ditukarkan tahwiluhu ila masdar soreh juga. Kat ayat kedua ni pun ditukarkan ayat soreh juga. Al-kitabah tu ditukarkan kepada masdar soreh. Okey, lepas tu kenapa dia tak guna wazan yang lebih daripada khairus salasi? Masdar soreh kan ada khairus salasi wazan. Tidak, sebab menulis ni pun
kata asalnya ada 3 juga, iaitu kutub, bukan kutub, kataba. Kataba, menulis, tulis. Jadi dia tak adalah ikut wazan untuk masdar soret untuk yang lebih daripada 3 huruf. Okey. Itu saja daripada penerangan saya. Terima kasih.